Okay. Okay, aku boleh. Okay. Asal kau nervous? Tak ada lah. Okay je. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke sesi kaunseling kita malam ni. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah sebab sudilah untuk hadir dalam sesi kaunseling kita. Sebenarnya ni kira macam pencapaian yang hebat lah untuk volunteer join dalam sesi kaunseling. Sebelum tu boleh perkenalkan diri ke? Okey. Nak tahu apa je? Nama mana yang boleh diceritakan lah, asal mana ke macam tu. Okey. Nama saya Nurul Nazura binti Musyamin. And panggil Zura je. Sekarang 22 tahun. Belajar dekat Quiz, degree HR. And asal dari Sabah. Tu je? Okey, tu je. Okay. Zura panggil Zura, bukan Nas? Dah gegar sikit lah Zura. Okay, Zura Okay. Okay, saya perkenalkan diri saya pula. Nama saya Tengku Putra dan saya adalah kaunselor lah untuk Zura malam ni. Tu je kot dulu. Boleh panggil Tengku. Okay. Sebelum ni pernah buat sesi kaunseling ke? Tak pernah. Tak pernah? Okay, Tak jadi saya akan ceritalah macam mana perjalanan sesi kaunseling. Okay, sesi kaunseling ni dia ada dua. Satu, yang pertama individu dan yang kedua adalah secara grup, secara berkumpulan lah. Ataupun bahasa dia kaunseling kelompok. Jadi malam ni yang kita nak buat adalah kaunseling individu lah, kaunseling individu. So dalam kaunseling individu ni ada seorang klien dan seorang kaunselor lah. Jadi apa tugas seorang kaunselor? Tugas seorang kaunselor adalah untuk membantu klien membincangkan segala apa isu yang klien ceritakan lah, dan kaunselor akan cuba saya upayalah untuk membantu. Dan kalau ada apa-apa cerita ataupun permasalahan yang di luar daripada kepakaran, macam saya kan kaunselor kan, more to counselling dan sebagainya. Kalau ada masalah dari segi kesihatan ke, berkait dengan law ke, saya akan rujuk pakar lah untuk menyelesaikan. Tapi saya tak akan libatkan nama klien lah, dia lebih kepada isunya sahaja. Okay, seterusnya adalah klien. Jadi apa tugas klien? Tugas klien ni adalah menceritakan segala apa isu, permasalahan ataupun apa-apa je yang nak diceritakan, dan apa yang diceritakan tu perlulah cerita yang benar lah. Tak bolehlah nak kelentong-kelentong, nanti kalau tak betul kita pun bincang perkara yang tak betul, jadi dia macam sia-sia lah. Kemudian klien, nanti kita dah bincang sekali ada permasalahan, ada penyelesaian dia, klien kena take action. Maksudnya klien kena bergerak sendirilah, sebab kalau kita bincang-bincang tapi klien tak buat apa-apa pun jadi sia-sia juga. Okay. Sesi kaunseling ni mengambil masa dalam 30 ke 40 minit. Tapi kalau macam klien masih memerlukan masa, kita boleh bawa ke sesi yang akan datang lah. Lepas tu klien boleh cerita apa je klien nak cerita. Sebab dalam sesi kaunseling ni, dalam kaunseling kita terikat dengan satu etika, etika kerahsiaan, di mana segala apa yang klien dan kaunselor bincangkan dalam sesi akan stay lah antara kita sahaja. Okay. Jadi klien saya Zura ni dah bersedia ke? Dah. Sedia. Sebelum tu saya nak tanya, keadaan sekarang selesa ke? Ada apa-apa ke yang nak perlu di-adjust? Suara saya dengar clear ke? Boleh nampak muka saya ke? Okey. Boleh jelas. Jangan risau. Alright. Jadi mungkin Zura boleh perkenalkan diri dengan lebih lagi lah. Tadi mungkin awal-awal tu mau kepada nama, tempat tinggal. Mungkin boleh share lagi tentang adik-beradik ke, apa-apa yang Zura rasa boleh di-share lebih lah. Okay, silakan. Okay. Mana nak sambung Saya ada 3 orang adik-beradik.
Okay, saya anak tengah. And saya ada seorang kakak and adik perempuan. So basically adik-beradik semua perempuan. And kakak saya sekarang dah 25. Adik saya sekarang baru 13. So tengah-tengah. Okay, apa lagi nak cerita? Apa lagi? Oh, adik saya sekolah menengah masih. Kakak saya sekarang tengah bekerja and saya sekarang tengah degree SEM 5. So tahun yang ketiga. Okay, itu pasal adik-beradik. Apa lagi yang rasanya saya perlu beritahu? Apa-apa je yang Zura nak ceritakan lah, nak kongsikan. Apa je? Kalau macam tu, pasal diri saya sendirilah. Macam sekarang, saya kata saya ambil bidang human resource kan, HR. Betul. Tapi sebenarnya bidang ni bukanlah bidang yang saya nak pun. Okay, kira macam ambil je. And bidang ni pun tak tally dengan yang sebelum ni, sebab sebelum ni ambil account and ekonomi daripada form 4. So tiba-tiba pergi HR, so macam jauh sikit. And tak ngam juga dengan dengan cita-cita sebab memang jauh. Okay, saya memang daripada dulu sampai sekarang masih ada cita-cita untuk jadi doktor. Tapi dah jauh kan, so susah lah nak dapat, dia more to impossible untuk dapat cita-cita tu. But it's okay, tak apa, itu boleh adapt. So untuk macam kurangkan kekecewaan sebab tak dapat masuk bidang yang kita nak, saya banyak habiskan masa dengan hobi lah. Contoh macam banyak membaca bahagian apa yang saya suka, apa yang saya minat. Okay, contoh macam bidang undang-undang ke law, bidang perubatan. Okay, kita banyak baca pasal tu, banyak buat research untuk tambahkan ilmu untuk dia sendiri. Okay? Itu kira salah satu hobi lah. And nak untuk macam nak keep track dengan diri sendiri pun, saya banyak menulis. Kadang kita macam tak boleh cerita semua benda ke orang kan. Kita banyak menulis. So saya memang depends on penulisan. Macam-macam lah, banyak buku kat rumah memang tempat untuk saya menulis apa semua. Okay, so dari situ saya boleh luahkan lah apa yang macam tak terluah macam tu. Oh, faham. Okay, itu sedikit lah untuk diri saya sekarang. Tadi macam Zura cerita tentang diri Zura tentang belajar yang cita-cita tak kesampaian kan. Kat situ saya dapat rasa ada kekesalan sikit lah. Betul ke? Rasa macam kesal, tak dapat pursue yang apa yang kita nak sebenarnya kan. So daripada cara Zura cerita tu, sejauh mana dia efek lah, maksudnya rasa kesal tu efek dengan perjalanan Zura dalam belajar sekarang? Sebab memang lari betul. Kalau doktor tu sepatutnya ambil bidang perubatan. Ambil sains kan, lepas tu terus sambung kan. Jadi macam ni perasaan Zura lah bila tak dapat sambung? Kecewa lah. Benda tu kira sampai sekarang rasa, walaupun dah nak habis degree kan. Dia punya rasa macam kesal dan kecewa tu sampai macam rasa nak patah balik tau. Kira nak ambil balik diploma bagi perubatan, tapi lepas habis degree ni. So kira itu macam jangka panjang punya plan lah. Memang ada buat planning macam tu, sebab memang nak juga. Tapi itu jangka panjang punya planning. Tak sure sama ada boleh ke tak sambung macam tu, sebab susah lah nanti nak kerja apa semua kan. Tapi setakat ni ada dalam otak nak buat benda tu, nanti nak sambung, nak start balik daripada diploma bahagian perubatan and sambunglah degree. Tapi dalam masa yang sama, kalau itu tak dapat, nak juga habiskan yang sekarang ni, HR ni, tapi bukan setakat dekat degree je tau kiranya. Nanti nak sambung master and PhD. So at least kat situ taklah macam menyesal sangat. Rasa
apa menyesal tak ambil sains tu tak adalah macam besar sangat. So nak sambung sampai habis macam tu. Faham? Kiranya Zura walaupun apa pun terjadi memang Zura memang nak sungguh-sungguh capai lah nak jadi Betul. doktor kan, walaupun terpaksa ambil daripada diploma, tapi memang kena ambil diploma lah sebab doktor ni kan dia tanggungjawab yang besar kan, so memang betul-betul kena jaga daripada bawah lah, daripada diploma tu lah. Maaf, mungkin dari tajuk sikit. Macam tadi time Zura perkenalkan diri, saya perasan yang Zura tak cerita tentang ibu bapa. Mungkin Zura boleh cerita sikit tentang ibu bapa Zura. Okay, mak ayah saya dua-dua orang Sabah. So ni lah. Okay, ayah saya kerja dekat YTL, YTL Sdn Bhd. And ayah saya sekarang manager untuk YTL tu. Mak saya pula tak bekerja. Okay, so 24 jam kat rumah and housewife. Ayah saya sekarang dah nak pencen dah, dalam 4 tahun lagi pencen. Mak saya baru 40 lebih. Okay, so boleh kata muda lagi. Itulah sudah sedikit pasal mak ayah saya. Tadi bila Zura cerita tentang keadaan ayah yang mungkin nak pencen kan, saya macam dapat kesan Zura macam sedikit berat lah tentang situasi tu. Zura mungkin ada rasa apa-apa ke tentang keadaan mungkin ayah yang nak pencen ke, mungkin ada apa-apa benda yang memberi kesan lah kepada Zura? Nak kata macam sedih sangat tak juga kot, sebab selama ni pun memang ayah je yang bekerja. Mak memang tak kerja. So ayah dah kerja lama. So memang kalau boleh nak ayah bersara. Cuma agak risau sebab adik kan masih kecil, baru 13. So macam perjalanan dia dalam bidang belajar tu lama lagi tau. Okay, kita tak tahu masa depan tu macam mana. So takut kat situ nanti ada kesan dekat kewangan, sebab macam ayah kan kerja bahagian swasta. Okay, so kalau dah bersara tu macam agak susah sikit lah untuk sustain untuk kita, untuk family. Tapi macam kalau nak fikir pasal keadaan ayah, memang kalau boleh bersara je lah sekarang macam tu tau, sebab dah lama sangat kerja. Kesian lah. Okay, dah tua apa semua, duduk je rumah macam tu. Bila fikir pasal adik, macam memanglah agak risau, tapi sebabkan saya dengan kakak saya dah besar, dah kerja, secara tak langsung dah boleh lah nak tanggung adik tu nanti, insyaAllah kan. Macam tu. Kiranya dalam keadaan ayah Zura yang nak bersara ni, Zura sebenarnya ada rasa sedikit risau lah tentang, sebenarnya Zura sangat happy lah, mungkin ada rasa happy tentang keadaan yang akan bersara ni, sebab mungkin keadaan ayah yang makin tua, dah lama sangat bekerja kan. Kita pun sebagai anak kadang-kadang rasa macam cukup, macam dah lah ni waktu untuk berehat kan. Dan dalam masa yang sama pun Zura rasa risau sebab ayah punya pekerjaan adalah sebagai seorang pekerja swasta. Macam orang cakap kalau kerja kerajaan ni kan bersara dia macam-macam kan. So macam swasta ni dia lain sikit. Swasta ni dia lain sikit. So Zura ada rasa tanggungjawab, macam rasa fikirkan adik yang masih bersekolah kan. So baguslah bila Zura ada juga rasa, sebab kadang-kadang pun kita dalam adik-beradik ni pun mungkin tak adalah ramai kan, tapi ada juga sebenarnya yang dia tak fikir jauh lah tentang family, bukan family first lah, macam tu lah. Tadi Zura ada cakap yang Zura sekarang masih tengah belajar degree kan. So apa perancangan Zura kalau ayah
macam besar kan, macam mana nak mungkin tanggung kos pembelajaran ke kos sara hidup Zura lah nanti kalau masih degree kan. Mungkin nanti belajar terus online ke atau ada balik ke kampus? Sem depan akan balik. Sem depan akan balik. So akan stay dekat kampus tu dalam 2 sem lah. 2 sem tu macam dah setahun macam tu. So itulah macam mana nak tampung sara macam tu lah. Ada lagi berapa sem kan, lagi setahun lah. Mungkin bukan dalam masa yang terdekat lah, tapi mungkin macam mana pandangan Zura lah tentang keadaan ayah yang nak bersara dah. Macam sekarang saya sem 5 kan. Macam sekarang saya dah tengah cari kerja part time pun sebenarnya. Sebab rasa macam perlu untuk at least lah untuk tanggung diri sendiri supaya ayah tak payah bagi duit macam allowance bulanan kan. Betul. Tapi bila fikir macam sekarang saya sem 5, saya banyak komitmen untuk college. So saya takut saya tak dapat nak bagikan masa untuk kerja and untuk diri sendiri kat situ. So saya fikir and saya macam fikir banyak kekangan tau kalau saya cari part time sekarang walaupun saya duduk rumah. So nanti mungkin dalam time saya cuti and bila saya dah sambung time seterusnya, bila saya balik campus tu baru saya akan cari part time kat sana lah, dekat quiz nanti. Faham. Kiranya Zura dah, walaupun Zura nampak benda-benda ni akan macam satu masalah, tapi Zura dah terfikir dah tentang jalan penyelesaiannya. Maksudnya dah terfikirlah macam mana nak settlekan masalah tu kan. So mungkin Zura rasa lebih sedikit tenang lah, sebab bila kalau kita ada masalah tu kita dah nampak jalan penyelesaian, walaupun kita tak yakin lah itu ke jalan penyelesaiannya, tapi kita dah ada rangka plan macam mana kita nak settlekan masalah tu kan. Saya nak ucapkan tahniah lah sebab nampak yang Zura matang lah dalam menguruskan masalah. Ya Allah, gagap-gagap. Okay. Okay. Macam mana dengan kakak Nazura sekarang? Ada ke dia ada tanggungan ke? Maksudnya tadi pun Zura ada mention yang kakak dah bekerja kan. Macam mana dengan tanggungan dia ke status bekerja dia ke apa semua ke? Kakak kakak sekarang tengah kerja and sekarang kakak dah start untuk macam macam nak kena ada komitmen dia sendiri lah, macam contohnya bayar kereta dia sendiri macam tu. So dekat situ mak ayah saya dah tak cover untuk dia. So dekat situ dah berdikari lah untuk dia sendiri sebab dia dah kerja kan. And dia pun ada juga bagi dekat mak ayah saya duit gaji dia apa semua. So dekat situ dah nampak lah kakak saya sekarang dah boleh manage dia punya kewangan, dia punya kehidupan dia dah dependent lah. Dia dah independent lah, dia tak depends on parents saya sangat dah. Macam tu. So dari situ jugalah saya nampak macam saya pun dah 22 kan, takkanlah nak fully depend dengan parents. Macam dah nak kena pandai cari ni sendiri kan. Sebab kalau tak buat daripada sekarang, macam tak biasa tau, nanti takut bila dah masuk alam pekerjaan nanti terkejut. Sebab tak pernah buat macam tu. So daripada sekarang nak kena ni lah. Dekat situ saya dah nampak lah. Sebab bila kakak dah kerja apa semua, kita pun secara naturally start nak independent juga macam tu. Betul. So Nazura secara tak langsung terkesan lah dengan tindakan ataupun perilaku kakak Zura. Saya nak sebut penuh dengan Zura kan. kakak Zura, macam dia dah pandai manage apa semua. So Zura pun reflect diri sendiri, pun mungkin nak jadi macam dia juga, jadi seorang yang lebih matang, pandai manage segala benda kan.
macam Zura cakap lah, biar kita bersedia dengan masa kita nak kerja nanti. Tadi macam Ibu Zura kan macam tak bekerja kan, memang tak bekerja lah. So apa pula pandangan ibu lah tentang situasi kalau ayah nak bersara tu? Mak saya ni satu yang saya memang respect lah dengan mak saya ni. Mak saya memang pandai bab pengurusan kewangan tau. Walaupun mak saya tak kerja, tapi ayah saya punya urusan gaji kewangan lah, ayah saya memang mak saya yang uruskan. So dekat situ mak saya yang dah macam dah kata okay, bulan ni kira berapa banyak kita kena simpan, berapa banyak kita boleh belanja, berapa banyak kita kena bagi anak-anak, macam tu. So dekat situ macam kita anak ni dah nampak tau, macam oh patutlah macam selama ni alhamdulillah tak ada macam masalah kewangan tu, tak banyak sangat. Bila ada nak buat something macam smooth je tau. Bila ada masalah kewangan, mak saya senang nak selesaikan benda tu. Pandai tutup lah. So macam ayah saya nak bersara ni pun mak saya dah buat kira-kira awal-awal lah untuk ayah saya nak bersara ni. And ada juga lah mak saya cerita sikit-sikit kat saya kan pasal ayah saya punya KWSP apa semua tu. So saya pun macam okey lah, dari situ mak saya dah dia buat kira-kira dia sendiri. Mak saya dah tahu berapa banyak yang diorang nak kena jimat, berapa banyak yang nak kena belanja untuk dia sendiri, untuk masa depan anak-anak semua tu. So saya pun okey lah. Mak saya sendiri cakap mak saya nak suruh ayah saya bersara bila saya dah habis. Kiranya saya habis degree, ayah saya bersara. Supaya dekat situ dah macam dua orang dah lepas lah kiranya. Tinggalan seorang ni, mak saya kata insyaAllah boleh lagi tanggung kan. So saya pun okey lah. Lepas tu nampak lah agak stabil lah juga. Walaupun yelah, kita tak tahu masa depan macam mana. Tapi perancangan yang mak saya dah buat tu memang saya respect lah. Memang saya respect. Saya pun macam tak terfikir pasal benda tu. Betul-betul. So daripada cerita Nazura ni, sebenarnya bukan kakak Zura je yang memberi kesan kepada perilaku Zura sebenarnya. Ibu pun memberi kesan juga. Macam sebenarnya hebat juga planning. Yelah, kita tak boleh nafikan lah kalau dah jadi ibu bapa ni kan, memang manajemen dalam keluarga ni memang semua kena power lah. Dia tak power pun kan, untuk kesejahteraan keluarga lah. So daripada situ pun kita dapat pendedahan. Mungkin kita lebih bersedia lah untuk seterusnya menjadi ibu tiba. Okay. Apa ni, kita berbalik kepada Zura lah. Tadi kita cerita tentang Zura Zura cerita tentang belajar semua kan. Zura nampak sangat tak rela lah, macam bila sebut tentang belajar dapat HR ni kan. So macam mana dengan keadaan ataupun situasi sekarang lah, dah di SEM 5 lah. Macam mana, apakah perasaan daripada segi mental, fizikal dalam perjalanan kos HR ni? Mental tak boleh lah nak tipu kan, nak kata dah okey, memang tak okey lah. Sebab start dari form 4 memang saya tak ambil yang saya minat tau. Sebab dulu memang saya nak ambil sains tulen, tapi sebab mak saya tak bagi, so saya terpaksa ambil account. And sambung form 6 pun masih lagi tak dapat subjek yang saya nak. So dari situ macam dah kena adapt lah. So saya dah start adapt memang daripada awal. And masuk HR ni pun sebab kan terpaksa, memang sampai sekarang pun masih rasa terpaksa walaupun dah SEM 5. Tapi saya memang
syukur situasi walaupun situasi tu saya tak suka sangat. And senang nak masuk dengan apa yang saya belajar. Okay, walaupun tak minat. Satu yang saya suka HR ni sebab dia banyak membaca. Manakala saya pun suka baca, so kat situ macam senang lah sikit kan. And dasar 5 ni memang kena struggle banyak lah. Sebab HR kalau dah masuk macam ni banyak buat interview apa semua. So memang terkejut jugalah. Bila dah masuk SEM 4 memang saya terkejut sebab tiba-tiba macam banyak subjek. Kena dengan HR kan kena belajar lagi mendalam. Tapi bila dalam lama tu rasa okey. Macam sekarang pun kita orang baru week ketiga. Baru week ketiga, so macam tak banyak lagi kerja. Kena buat slow-slow lah. Kena slow-slow adapt balik dengan situasi. Rasa macam nak berhenti tu ada je kadang sebab stres kan belajar and sebabkan saya tak rela ambil HR ni, so macam kadang-kadang rasa menyesal lah. Rasa menyesal tu memang banyak bila tengah-tengah stres kan, mesti macam fikir balik kenapa aku ambil HR ni juga macam tu. Tapi itulah nak kata macam tak boleh buat apalah. Kita kena terima lah macam tu. So sekarang tengah terima lah juga. Masih menerima lagi lah walaupun dah SEM 5. Tadi maksudnya Zura memang betul-betul terkesan lah daripada form 4 lagi dah ambil bidang ataupun aliran yang tak minat lah. Dan Zura masih, walaupun benda tu saya kira lama lah, Zura masih ingat, masih terkenang ibu yang tak bagi untuk ambil aliran sains tulen tu kan. So daripada segi Zura cerita tu, Zura ada ke rasa macam marah ke, rasa dendam ke, sebab macam yelah bila someone interfere dengan kita punya perjalanan kan, dan kita mungkin ada rasa macam menyalahkan. Zura ada ke macam perasaan yang macam tu terhadap ibu Zura lah? Dulu adalah. Lagi-lagi macam kalau time tengah tension, tengah stres kan, memang ada. Tapi taklah sampai dendam. Just macam kesal lah. Macam kenapa saya kena ambil benda yang saya tak minat. Sedangkan yang nak bentuk masa depan ni dia sendiri. Okay. And HR ni pun macam kakak saya tu, dia pun ambil HR juga and dekat quiz. So tempat yang sama, course yang sama. So dekat situ pun saya rasa terkesan sebab saya selalu kena saya selalu kena compare dengan kakak sendiri. Sebab macam saya macam kurang sikit macam belajar ni, banyak main apa semua, budak-budak biasalah. Tak adalah macam pandai sangat. Saya memang cepat tangkap tapi saya malas macam tu. So kat situ macam keputusan tak cantik sangat apa semua kan. And kena compare dengan kakak, lagi-lagi dalam macam subjek bahasa Inggeris masa sekolah dulu. Masa nak masuk college ni pun at first mak saya bagi saya ambil diploma balik lepas habis form 6 tu untuk ambil perubatan. So secara tak langsung dekat situ saya dah macam harapan tu dah tinggi lah untuk ambil bahagian perubatan ni kan. Tapi tiba-tiba mak saya tak bagi. Mak saya suruh ambil HR masa kakak saya dekat quiz. So dekat situ macam benda yang memang saya tak jangka and benda yang memang saya terpaksa. So sampai sekarang kadang kalau macam tension memang ada lah perasaan macam nak menyalahkan tu, ya memang ada. Cuma itulah saya fikir balik lah macam sampai bila kan nak salahkan orang sebab benda tu nanti akhirnya saya juga yang ambil. Itu yang saya nak hilangkan rasa marah tu, saya buat planning yang saya dah bagi tahu tadi, yang mana saya kata saya nak ambil balik bahagian perubatan, diploma. Bila saya dah habis degree HR ni, itu plan yang yang bolehlah buat hati saya lembut sikit akhirnya macam tu. Sebab kira masa masih panjang, janganlah give up sekarang akhirnya. Macam tu lah.
Faham. Kayaknya dalam journey Zura belajar benda yang Zura tak minat ni, Zura pun disirami dengan macam compare, macam banding-bandingkan. Jadi dia Betul. lagi menghodohkan jenis belajar benda yang tak minat ni lah kan. So tadi pun saya dengar macam Zura agak berat lah untuk melupakan peristiwa tu kan. Tapi good side ni macam Zura cakap, benda tu boleh jadi pembakar semangat lah untuk mungkin macam Zura cakap nak terus dengan kos perubatan tu walaupun terpaksa daripada diploma kan. Tapi untuk kos HR ni saya doakanlah semoga dipermudahkan sehingga ke penghujungnya. Amin. Amin. Okey, sekarang ni Zura ada apa-apa lagi ke nak luah? Maksudnya mungkin tentang pembelajaran, tentang apa-apa je lah yang Zura rasa Zura nak luahkan lagi. Mungkin ada apa yang tersimpan yang saya tak sentuh ke, tapi Zura rasa aku kena cerita ni, aku tak boleh simpan seorang-seorang. Mungkin ada dia ada kaitan jugalah dengan apa yang soalan Tengku tadi pasal kenaan dengan perasaan marah tu kan. So bila dari dulu kira macam dari sekolah tak dapat apa yang kita nak, lagi-lagi bahagian akademik ni, yang mana benda tu memang sangat-sangat efek lah masa depan kita kan. So dekat situ macam adalah perasaan yang tak best kat situ kan, daripada zaman sekolah sampai sekarang. Okay. Kira macam secara tak langsung benda tu buatkan saya ni susah nak terima pandangan. Susah nak terima pandangan dalam bidang akademik ni, especially kalau pandangan tu daripada mak sendiri. Sebab sebab daripada apa yang saya dapat lah. Sebab macam masa awal-awal saya ambil form 6 ke HR ke, tak ingat lah masa form 6 ataupun degree, masa awal-awal tu cousin saya dekat Sabah, dia ambil bahagian perubatan kot tak silap, bahagian sains macam tu lah, memang bidang yang saya nak. And masa tu mak saya cakap kat saya, saya ingat lagi saya sekarang, mak saya cakap kat saya yang cousin saya tu dia nak macam cabarlah dia sendiri, so dia ambil something yang susah, mak saya cakap macam tu. Tapi masa tu mak saya cakap tu, saya macam tanya dekat diri sendiri lah, macam saya nak ambil bidang yang cousin saya ambil tu, tapi sebab mak saya yang tak bagi. So macam mana saya nak cabar diri saya sendiri, sedangkan dah kena cut dah tengah-tengah, dah kena block. Tak ambil gini, tapi dah kena block macam tu. Takkanlah, macam mana saya nak kata saya nak cabar diri saya sendiri kan. So tapi macam yalah, diam je lah. Macam tu, takkan nak cakap macam tu kat mak sendiri kan. Tu memang ada lah. Tu yang setiap kali macam tension, susah kan. Lagi-lagi time-time buat assignment apa semua, ada masalah lagi dengan kawan, kita jadi macam rasa pendam yang dah lama tu macam datang balik macam tu. So macam agak susah lah kat situ. Kiranya memang peristiwa ni sebenarnya memberi kesan yang sangat besar lah dalam hidup Zura. Lagi-lagi kita masih di umur yang memang akan berusaha dengan pembelajaran dan semua. Jadi benda ni memang terbayang-bayang lah. Dan macam Zura sendiri, dia sampai timbulkan satu habit yang kurang baik lah, di mana kita tak sependapat. Saya kira tak sependapat lah dengan ibu sendiri kan. Tapi in terms of academic lah.
Tapi bagaimanapun dia macam membina satu dia macam degil lah, dia macam kan, dia macam stubborn, macam setiap kali diberi pandangan berkenaan certain thing tu dibuatkan kita nak meletup, macam nak meletus, macam Betul. panas je telinga dengar kan. Dia dia macam tu. So macam Zura sendiri, macam mana Zura adapt lah, macam mana Zura cope dengan, sebab benda ni bukan jadi sekali dua kan, mungkin jadi banyak kali. Jadi setakat ni macam mana Zura cope dengan habit yang macam tu? Macam saya, sebabkan benda ni dah lama sangat. So saya banyak apa nak luahkan tu, macam kalau nak luahkan dengan kawan agak tak sedap lah, sebab itu dalaman kan, family. Tengok mak sendiri pula tu. Jadi kadang ada sikit yang saya rasa saya nak kena luah, saya luahkan kat kakak saya. So benda tu saya rasa macam kakak saya pun boleh relate dengan saya, so saya akan luah. Benda yang saya rasa macam tak ada orang faham, tak ada orang boleh relate, saya tulis. Apa yang saya rasa tu saya banyak tulis lah. Saya banyak habiskan dekat penulisan buku. Apa yang saya rasa, apa semua yang saya pendam, semua saya tulis. So macam kat situ macam inilah sikit kan, lega lah sikit. Apa yang saya nak cakap tu saya dah tulis. Tak pun kadang saya dia bawa ke habit suka cakap sendiri. Duduk kat dalam bilik cakap seorang-seorang macam tu. Bila rasa macam tak puas hati, cakap je, cakap tapi dalam bilik seorang apa semua. So kat situ pun macam taklah, bila dah buat tu macam agak lega lah juga. Macam kita luahkan, anggap orang tu kat depan kita, yang kita cakap benda yang kita tak terluah nak cakap kat orang tu. So bila dah buat agak lega semua. Itulah setakat ni macam itulah yang saya buat sepanjang berapa tahun ni. Sebenarnya kata jumpa kaunselor apa semua macam tak yakin tau. So saya pun lah, tak apalah, kita cope untuk diri sendiri dulu lah, macam tu. Buat seorang-seorang. Betul. Sebenarnya macam tadi Zura claim yang Zura ni pendam kan, tapi sebenarnya Zura tak pendam pun. Zura meluah tapi dengan cara penulisan. Sebenarnya bila kita tulis pun sebenarnya dah kira kita let go lah, kita tak simpan dalam dan benda tu bagus lah, dan resultnya pun Zura makin okey, makin orang cakap makin sembuh lah daripada apa ni, rasa nak meletus tu kan. So saya nak ucapkan tahniah lah sebab Zura dapat jumpa coping strategi yang betul-betul membantu, dan memang Zura pun kesan dia pun Zura makin okey lah. Cumanya mungkin tentang rasa marah, rasa dendam tu mungkin harapnya dia terubat lah satu hari nanti. Mungkin dengan Zura dapat juga ambil kos yang diimpikan. InsyaAllah. Okay. Zura ada apa lagi ke nak dikongsikan? Apa ada tadi? Ni bila Tengku kata pasal copy mechanism, macam penulisan tu kan. Dulu saya ada kawan seorang, dia atas saya lah setahunan, lelaki. Saya banyak cerita kat dia benda-benda yang problem yang saya ada. Kenapa saya cerita pasal dia? Sebab dia pun kira macam turning point yang besar lah untuk saya. Sebab dari situ saya belajar untuk macam
rely on someone. Dia juga yang banyak yang apa, dia tahu pasal saya ni selalu menulis. And actually buku yang saya tulis tu saya simpan tau daripada saya form 1 tu sampai sekarang. So basically apa yang saya tak puas hati, apa yang saya marah semua ada dalam buku tu. Kalau saya sedih ke, saya marah ke, saya macam nak maki orang ke, apa yang tak terluah saya akan tulis lah kat situ. Tapi saya simpan lah pula buku tu, ada je kat ni kan, kat bilik. So macam buku tu saya guna dulu sampai sekarang. Saya cerita dekat kawan saya tu yang saya ada buku tu, kata. And kadang kalau saya rasa macam kita ni macam nak tengok balik kan diri kita yang dulu, so kita baca balik tau buku tu. Masalahnya buku tu kan buku macam kita marah, kita sedih apa semua. So bila kita baca benda yang kita rasa macam dah pulih, benda tu macam datang balik tau. Faham. Sebabkan benda tu tak terluah. So dia ibarat macam kita luahkan balik ke diri sendiri, masuk balik dalam hati. Macam tu. Apa yang rasa marah yang dah lepas tu tiba-tiba macam masuk balik. Macam tu lah. So kawan saya tu suggest untuk saya buang buku tu Al-Baqarah lah. Akhirnya macam dia kata kalau kau bakar, akhirnya macam kau bakar lah sekali dengan hati-hati yang panas-panas kan kiranya. Sebabkan konten buku tu. Cuma apa, bagi saya satu masalah untuk diri saya lah, sebab saya tak boleh nak lepaskan buku tu. Tak tahu kenapa, walaupun saya tahu kalau saya baca balik dia akan buatkan rasa marah tu ada balik, datang balik, tapi saya tak boleh nak lepaskan. So macam saya punya bergantung dengan buku tu macam lagi teruk daripada saya bergantung dengan orang. Macam tu. Saya tak tahu lah benda tu macam elok ke tak elok untuk dia sendiri. Tapi macam sampai sekarang saya masih rely lah on buku tu kiranya. Yelah sampai sekarang lah saya masih pakai kiranya. Saya jadi pun masalah lah juga untuk diri saya. Betul, kadang-kadang dia boleh bagi kesan buruk lah. Tapi saya nak kongsi juga macam kawan saya, dia pun ada coping mechanism yang meluah daripada segi penulisan lah. Saya pun kadang-kadang macam asyik tanya dia lah, macam situasi yang sama lah, kalau kita terbaca balik, datang balik perasaan tu macam mana kan. Macam kawan saya ni, dia mungkin daripada pandangan dia lah, dia cerita kalau dia lah macam dia tulis-tulis semua tu, dia akan tengok balik, nak tunjuk, dia akan reflect balik diri dia macam, oh dulu aku ada masalah yang macam ni. Jadi cuba tengok diri aku yang sekarang ni macam mana. Walaupun aku hadap contoh kalau makin tebal buku tu, makin hebatlah reflect diri sendiri kan, berapa banyak masalah yang aku ada, berapa banyak anasir yang cari pasal dengan aku, yang cuba merosakkan hari aku kan. Tapi reflect balik diri aku sampai hari ni, aku dah jadi macam ni dah. Maksudnya akulah siapa aku hari ni. Kalau tak ada benda-benda yang menghalang aku ni, bolehkah aku sampai jadi macam aku hari ni kan. So dia macam kita boleh baca balik, tapi untuk reflect balik betapa hebatnya kita sekarang dapat mengatasi semua rintangan-rintangan yang menghalang jalan kita lah. Tapi tu pandangan dia lah. Sebab pandangan orang lain-lain kan, tak boleh adapt dengan semua orang. Mungkin macam tadi Zura claim itu sebagai masalah Zura lah, Zura tak boleh nak bakar benda tu kan. Tapi kita bukan boleh paksa. Mungkin pandangan dia bakar buku tu lah yang terbaik kan. Tapi Zura pun ada pandangan Zura sendiri kan. Mungkin Zura jenis yang macam kawan saya tu, mungkin boleh cuba untuk positifkan pembacaan kan. Kita tak tahulah macam mana kan. So kita dah masa dah nak tamat dah, masa dah mencemburu kita lah. Jadi sebelum kita tamatkan sesi kita malam ni, saya nak minta Zura lah, ada pen dengan kertas? Ada. Okay. Boleh tengok kertas tu tak? Aku kenapa sangkut ni? Sekejap. Kenapa sangkut ni? Sekejap. Yuk. Kejap.
Oh, okay. Okey. Nampak kan? Okay. Okey, okey. Boleh tengok kertas? Okey. Boleh ke nak minta lipatkan kertas tu dua? Lipat dua. Dia ada dua bahagian lah. Okay. Okey, dah. Dah. Okey. Bahagian pertama, lukiskan emoji yang melambangkan tak apa. Okay. Cantik tu subjektif. Iba. Okey. Okey, di bahagian yang pertama, ruangan yang pertama, lukiskan emoji yang melambangkan diri Zura sebelum hadiri sesi kita malam ni. Dan bahagian yang kedua, lukiskan emoji yang melambangkan Zura selepas kita adakan sesi pada malam ni. Okey. Okay. Apa-apa emoji pun boleh. Macam saya cakap tadi, cantik itu subjektif. Sebelum dan selepas Ya, betul. Sekejap Tak apa, tak apa. Take your time. hilang pula. Tak apa, tak apa. Okey lah ni. Menulis, melukis. Kenalah. Betul. Okay, sekejap Tak apa, tak apa. Boleh, boleh. Dia tak detect kamera. Okay, nampak dah. Dah Masuk ke? dah. Tak nampak dah. Hilang balik. Oh, pakai webcam ke? Oh. So dia lost connection lah. Betul. Dia tak nak detect. Ada longgar kat mana-mana ni. Taklah, kamera ni memang susah sikit. Oh. Bagus pula dia time kita bercerita tadi dia okey. Okey. So Nampak tak? Nampak? Okey. Bahagian atas tu sebelum, bahagian bawah tu selepas. Okey. Betul. Okey, boleh ke Zura ceritakan bahagian yang pertama tu? Emoji tu melambangkan apa? Emoji ni melambangkan apa? Macam tu, confused lah. Macam nak buat apa sebab kan tak pernah first time. Faham. Tak tahu nak kena buat apa. So basically itulah.
Okey. Macam mana dengan bahagian yang kedua pula? Yang kedua, uh, Nampak ada yang dua kedua emoji rasa tu. macam rasa okey lah. Apa, bila ada bercerita kan, sebab takut lah nak bercerita macam pasal dia sendiri ni kat orang. Faham? Tapi bila buat, rasa macam okey. Rasa macam uh, mungkin boleh lepas ni macam boleh cope lagi dengan situasi tu macam better. Hmm. Adalah macam rasa apa, masa untuk reflect untuk diri sendiri kat situ. Sebab cerita dengan orang kan, dengar pendapat orang lain. Macam tu lah. Betul. Tapi ada dua emoji tu, lagi satu emoji tu apa? Macam sedih lah. Tak adalah, sama je. Yelah, emoji. Oh, sekali lah. Emoji, satu emoji sedih lah. Boleh lah. Walaupun mungkin tu bukan jawapannya. tapi tak apalah. Okey, jadi lagi sekali sebelum saya menutuplah sesi kita pada hari ini, boleh ke Zura bagi satu perkataan, satu je perkataan yang melambangkan diri Zura yang sekarang? Satu perkataan je. Serabut. Oh, serabut. Serabut. Dah sampai ke hujung sesi. Maksudnya lepas sesi ni ke? Sekarang lah. Oh. Serabut. Oh, tak apa. Nampaknya kita masih memerlukan sesi-sesi lah yang seterusnya. InsyaAllah. Okay. Jadi kita dah sampai penghujung sesi dah. Jadi itu sahajalah untuk sesi kita pada malam ni. Cumanya saya mengharapkan segala apa yang diceritakan oleh Nazura dapatlah macam masalah ke atau penyelesaian, dapatlah Zura amalkan, ataupun masalah tu mungkin dapat cure sikit lah, sebab mungkin dah lama pendam. So bila dapat ceritakan, semoga dapat heal dengan lebih berkesan lah, insyaAllah. Okay. Jadi itu je untuk sesi kita malam ni. Terima kasih. Dan satu saya nak cerita, apabila seseorang tu dia mampu untuk luahkan segala apa yang terpendam dalam isi hati dia, peratus dia untuk heal ataupun sembuh daripada apa yang dia suffer, peratusnya sangat tinggi lah untuk disembuh. So kerap-keraplah meluah. Tapi luahlah, tapi satu je pesanan penaja, luahlah pada orang yang tepat, maksudnya pada platform ataupun orang yang tepat lah. Macam itu. Saya tak cakap saya tepat, saya orang yang tepat, tapi mungkin dalam sesi-sesi kaunseling dengan kaunseling yang lain ke, mungkin itulah platform yang tepatlah untuk sesiapa berkongsi apa-apa isu. Okay, jadi itu je daripada saya. Dah berapa kali dah itu je malam ni kan. Okay, semoga kita jumpalah sesi yang akan datang. Okay, jadi terima kasih. Sama-sama.